Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia, yaitu hari 7 Ramadan. Jadi saya ingin berkongsi di pagi ini sambil saya duduk di masjid lah. Masjid pondok rumah ni, iaitu nak berkongsi dengan muslimin muslimat tentang masalah zakat, pengertian zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan atau perintah supaya kita beragama Islam. Dan agama Islam itu ialah agama yang atau dah cat rabiat. Ada di antara manusia dengan Tuhan, dan ada rabiat kita, peraturan kita atau hubungan kita di antara sesama kita dengan Tuhan, dan hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan diri kita. Sebab itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah Allah bahawa Allah Ta'ala jadikan manusia ni jadi beberapa pangkat. Ada orang kaya, ada orang sesak, ada orang susah, ada orang senang, ada orang sakit, ada orang demam, dan ada orang panah, ada orang bijak, ada orang tak panah, ada orang alim, ada orang jahil, ada orang awam, dan ada orang yang berilmu. Semua saat itu perbezaan yang berlaku sesama manusia. Ada orang rajin, ada orang malah, ada orang besar, ada orang kecil. Semua saat itu ialah supaya Tuhan nak cuba, nak uji mereka itu. Bila Tuhan nak uji saat itu, maka Tuhan perintah supaya mereka tolong menolong, dan ada hubungan di antara mereka. Dan Tuhan perintah pada orang yang kaya supaya tolong orang fuqara, masakin, dan orang yang kuat tolong orang yang lemah. Dan Tuhan jadikan harta orang kaya tu sebahagian daripada harta orang kaya tu hak orang miskin. Ada Tuhan sebut wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka itu ada hak. Harta orang kaya tu ada hak bagi orang yang meminta dan orang yang tak ada. Dan Tuhan sebut walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang ada pada harta mereka itu hak maklum, hak yang telah ditentukan. Lis-sa'il wal mahrum, bagi orang yang minta dan orang yang tak ada, orang yang susah, tak ada. Sebab itulah orang Islam ni, sesama orang Islam ni, ada hadis Nabi SAW dah sebut mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim. Bandingnya orang beriman pada kasih sayang mereka itu dan saling nyanyo di antara mereka itu, wa ta'atufihim, dan saling nyanyo. Ada hatilah kamasalil jasadil wahid, seperti satu jasad, satu tubuh, izastaka minhu udwun, apabila mengadu daripada oleh satu anggota, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Nasihat dirasakan bagi sekalian tubuh dengan mengatuk, dengan jaga dan demam. Semua saat itu maknanya
bila sakit-sakit berlaku. Bila susah-susah berlaku. Kemudian zakat ni salah satu wasilah untuk salah satu cara untuk nak selarah, nak stable atau stabil kan. Dan ada tolong menolong di antara orang yang ada dalam masyarakat. Nak boleh tolong menolong. Dan salah satu wasilah witi untuk nak susun jad rabiat hubungan manusia sesama manusia pada masalah harta diri dan masyarakat lah. Sebab tu dalam Islam itu zakat satu rukun daripada rukun Islam. Sebagaimana Nabi SAW sudah buniyal Islamu ala khamsin, dibinakan Islam di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, pertama kita saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dah bahawa Muhammad itu Rasulullah, wa iqamis salah, mendirikan salah, wa ita'iz zakah, dan beri zakat, wal haji wa saumi Ramadan, haji dan puasa mulai Ramadan. Sebab tu Tuhan sebut banyak dalam Quran, di antaranya wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kamu dirikan solat dan memberikan zakat, dan hendaklah kamu warka'u ma'ar raki'in. Suruh rokok, maknanya suruh semaya bersama jemaah lah. Nak pakak, nak timbul, ada ta'awun, tolong menolong sesama orang Islam. Kerana kita ni ukhuwah. Ada ikhwah fid din, ikhwana, Tuhan sebut fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kamu jadi saudara di antara kamu. Dan ada hadis riwayat Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sabda kepada Muaz ketika Nabi utus atau Nabi hantar Muaz kepada Yaman, dia kata, Nabi sabda, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Hendaklah kamu seru mereka kepada menyaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anni Rasulullah, dan bahawa aku Rasulullah. Kemudian thumma qala lah, kemudian Nabi sabda pada Mu'ad lagi, fa inhum ata'uk, maka jika mereka itu taat kepada engkau, fa'limhum, maka hendaklah kamu beritahu kepada mereka, annallah wa sa'allah qad iftarada alaikum sadaqatan, bahawa Tuhan telah fardu di atas kamu sedekah, tu'khad, diambil min aghniyaihim, daripada orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan akan diberi pula pada orang-orang fakir, fuqara di antara mereka lah. Sebab tu apa dia zakat? Zakat tu asal makna an-numu wa ziyadah wal barakah. Zakat tu makna subur dan banyak dan bertambah dan berkembang. Tu makna zakat. Sebab tu orang yang zakat maka berkembang dia. Tambah rezeki, berkembang, kau banyak, kau besar, kau banyak. Sebab tu yuqalu zakat zar'a idza nama. Zakat zar'u idza nama. Subur sayuran tanaman itu apabila dia subur lah. Wa zakat an-nafaqatu idza burika fiha. Dan maknanya dan bertambah nafkah dan berkat. Zakat maknanya bersih. Subur nafkah apabila berkat padanya. Sebab tu dinamakan as-sadaqah tu zakat. Kerana sedekah saat itu atau suburkan, buat bertambah, berkembang rezeki saat ni. Kerana zakat tu sebab nama wal barakah, sebab bertambah dan sebab subur. Dan zakat juga diitlaqkan, diguna di atas makna membersih, nak suci daripada cemah. Tuhan sebut qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntung mereka yang
tazkiyah yang bersihkan hati dia. Bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang bersihkan hati dan rugilah mereka yang mencemarkan diri. Dan ada juga zakat disebut di atas makna puji. Tuhan sebut fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu duk puji sendiri kamu. Wayak lebihlah kita gitu gini apa semua. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu saat itu tuzakku anfusakum. Jangan kamu puji diri kamu. Wa a'lamu biman ittaqa. Tuhan tahu kata siapa yang banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kena duk puji ke apa kita. Diri kita. Wayak tu kita buat ke ni. Dan zakat pada syarak saat ni itu ada sebut ismul li akhdhi syai'in makhsus. Namu mengambil sesuatu yang ditentukan mimmalim maksus daripada harta ditentu ala awsafim maksusah, dia maksusah di atas sifat yang ditentu li ta'ifatin maksusah, bagi segolongan untuk segolongan yang ditentukan. Maknanya kita ambil sesuatu ditentu. Kalau zakat terah kok berah kutul balad itu makan yang mengenyai. Kalaulah zakat negogok duit dah 2.5 daripada harta ditentu. Harta kita ambil daripada harta menega atau kita ambil daripada harta menega atau kita ambil daripada berah kita makan dan sebagainya di atas sifat ditentukan. Maknanya kalau berah kok 2 cupak apa ni orang panggil 2 kilo segatai 2 kilo 7 contohnya. Dan kita ambil duit untuk zakat ni 2.5 li ta'ifatin maksusah, untuk segolongan, untuk asnaf dah yang berhak makan zakat. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan kata khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Hendaklah kamu ambil daripada harta-harta mereka itu sadaqatan, sedekah, tutahhiruhum, yang membersihkan mereka itu, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka itu biha, dengannya, wa salli alaihim. Dan Tuhan sebut wa aqimus salah wa atuz zakah, hendaklah memberi hendaklah mendirikan solat dan berikan zakat. Dan Tuhan sebut amma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidak diperintahkan mereka supaya mereka sembah Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala akan agama, hunafa, mereka condong jauh daripada syirik, wa yuqimus salah, dan mereka mendirikan salah, wa yu'tuz zakah, dan memberikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ada sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin jalisan, satu harinya Rasulullah duduk, fa atahu rajulun, maka datang kepadanya oleh seorang, faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, mal Islam, apakah Islam? Qala, Nabi kata, al-Islam, Islam itu an ta'budallah, bahawa kamu sembah Allah, itu Islam, wala tusyrika bihi syai'a, dan tak boleh kamu syirik dengannya akan sesuatu, wa tuqimas salah, dan mendirikan solat al-maktubata, hak yang difardu, wa tuaddiz zakah, dan memberikan zakat al-mafrudata, hak yang difardu, wa tasuma syahr ramadana, dan kamu juga puasa bulan Ramadan. Thumma adbala ar-rajulu faqala Rasulullah thumma adbara ar-rajulu, kemudian berpalinglah oleh seorang saat itu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sabda, ruddu alayya ar-rajul, pulangkan di atasku seorang saat ini, falam yarau syai'an, maka mereka tak nampak sesuatu pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi suruh pergi cari, ruddu alayya ar-rajul, pergi cari orang saat ni, maka tak nampak.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril, inilah Jibril ja'a liyu'alliman nas dinahum, datang untuk nak mengajar manusia akan agama mereka. Dan zakat saat itu ada dua jenis iaitu zakat harta, yang dua panggil zakat badan, dan dinamakan zakat fitrah atau sedekah fitrah. Itu zakat badan. Zakat harta dan zakat badan. Zakat badan ni zakat terah lah dia panggil, kerana wajib di atas kita, okey. Sebab tu difardukan zakat saat itu di bulan Syaban tahun kedua hijrah. Lepas daripada Nabi hijrah tahun kedua, maka pada tahun tu difardukan zakat. Fardu saat itu berserta dengan zakat terah. Maknanya difardukan zakat terah selepas daripada difardukan zakat pada bulan Ramadan tahun yang kedua, lepas pada sebulan lah. Ini Syaban difardukan zakat, kemudian difardukan pula zakat terah. Zakat saat itu wajib fardu, diberi pahala di atas orang yang keluarkan zakat, dan diseksakan orang yang tinggal zakat. Zakat telah sabit fardu wajib dengan dalil-dalil qat'i, dalil Quran, hadis, ijma'. Sebab tu zakat ni dikira ke benda hak maklum dalam agama secara lantas, dan kupu orang yang ingkar ke zakat. Sebab tu Tuhan sebut aqimus solah wa atuz zakah, hendaklah kamu dirikan solat dan berikan zakat. Dan hadis pulanya Nabi SAW sabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi ramadan. Islam ni rukunnya ada 5 semua, iaitu mengucap 25 syahadah, mendirikan solat, mendirikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Dan hadis kita sebut saat ini iaitu tentang masalah ketika Nabi nak utuskan Muaz kepada Yaman. Hadis itu pun menunjuk di atas bahawa zakat fardu, dan telah ijma' orang Islam di atas fardu zakat. Hikmah ke apa zakat saat itu? Hikmah dapat dah ke apa? Disyariatkan zakat kerana banyak hikmah dan faedah yang banyak berhubung dengan masalah iman dan masalah percaya, sebab perintah Tuhan dan akhlak kerana kita ni kena murah hati, kena hati besar, dan ibadat sakut dengan ibadat dan tarbiyah didik. Dan begitu juga untuk nak faedah kepada ekonomi dan masyarakat. Tu banyaklah, kerana bila pakat zakat kepada fuqara, maka duit jadi bunuyan musim buat orang kerja, buat apa semua. Dan di antara hikmahnya ialah zakat ni buat orang juri saat itu biasa, buat dia biasa di atas memberi. Buat dia ada semua tu, puasa dia jadi murah, rasa ringan dalam masalah nak saat itu. Lepas tu pula dia boleh buang perasaan kedekut dan bakhil dalam diri dia. Lepas tu hak besarnya iaitu masalahnya dia dapat orang panggil tambah iman dia saat ni. Ada perasaan percaya kepada Allah, kerana Tuhan akan ganti kepada dia rezeki. Dan dia percaya kata Tuhan tambah dan rezeki kepada dia. Dan bahkan dia akan dapat keyakinan selepas ada sedekah Tuhan dia tambah, maka tambah tenang dan tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan sebut banyak aqimus solah wa atuz zakah. Dua ni semua kerana itu tanda kata seorang saat ni percaya ke Tuhan atau tidak. Orang percaya ke Tuhan, hak mula-mulanya iaitu masalah dia semaya. Kerana orang tak percaya Tuhan nak semaya ke mana? Nak semaya tak berasa, nak semaya kerana dia tak berasa, kata Tuhan akan balas dia, dan Tuhan akan pahala. Lepas tu pula kacau dia apa kalau dia tak percaya. Yang kedua pula zakat saat itu sama, kerana apa? Kerana bila dia zakat saat itu, dia yakin kata Tuhan akan ganti. Bila Tuhan ganti saat itu, iman dia bertambah. Itu di antaranya lah. Dan sebab itulah adalah hadis Nabi SAW sebut,
Mana qasad sadaqatun min mal. Tidak kurang sedekah daripada kita. Karena Tuhan berkat, Tuhan wi berkat pada kita saat ni. Yamhaqullahu riba, Tuhan mahajur riba wa yurbis sadaqat. Dan Tuhan buat wi subuh sedekah saat ni. Dan yang keduanya zakat saat ni buat wi kuat hubungan di antara saudara sesama orang Islam. Ditambah kasih sama mereka. Tambah lembut. Supaya Nabi sebut kekamathal jasadil wahid, supaya satu jasad. Dan al-mu'min lil mu'min, dan orang beriman sama orang beriman kal bunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dah, mengukuh setengah akan setengah. Ni dah buat jadi kukuh setengah di atas setengah. Dan yang tiganya iaitu zakat saat itu menyumbang. Butbat peranan zakat tu ialah supaya nak membasmi atau nak menghapuskan apa sesok saat itu. Kerana zakat akan memberi cukup untuk kepada fuqara. Zakat makanan, minum, pakaian, tempat duduk. Tapi kita ni orang panggil bila, sebab tu nak digalakkan supaya kita saat itu kaya, nego. Kaya. Bila kaya kita boleh keluarkan zakat. Kalau Islam nak wisesok, maka Tuhan tak suruh keluar zakat. Bila nak keluar zakat kena ada nisab. Kena siapa nisab? Nisab saat itu iaitu 85 gram. Dan siapa haul siapa setahun. Bila cukup nisab, maka wajib kita kena keluarkan zakat. Lepas tu, orang sesak mana nak siapa zakat? Nak siapa nisab? Tentu kena orang kerja kuat, nak boleh taruh duit siapa 200,000 setahun. Maka pada ketika itulah buat ilmu apa ni orang panggil zakat saat itu. Nak menggalakkan supaya kita saat itu kaya, supaya kita saat itu menego buat kerja. Sebab tu orang Islam kena menego. Dah turut sunnah Nabi SAW. Nabi tu menego. Nabi menego. Jadi kita apa ni buat apa ni kita boleh kepada orang fuqara, masakin, asnaf ni. Kita tengok negeri supaya di Malaysia contohnya, Allah saya pergi satu kali jabat mufti Kelantan. Lepas tu ada bahagian zakat situ. 1,000 juta setahun. 1,000 juta duit zakat. Tu. 1,000 juta. Bukan 100 juta ringgit. Kira. Lepas tu boleh hui orang banyak mana. Boleh buat rumah. Boleh tolong orang. Boleh buat ni banyak. Tolong orang fuqara, orang masakin. Tapi rumah kita ni tak ada baitul mal, tak ada KJA ke? KJA. Bila KJA saat ni tak ada, mari buat. Lepas tu KJA tidak sikah sebab KJA rumah kita ni mana nak boleh percaya ada masalah ni. KJA Islam apa ya, tak orang jujur, orang molek ke apa semua. Maka boleh hipungkan duit zakat tu banyak lah. Boleh tolong rakyat-rakyat, pelajar duk mengaji di seluruh dunia. Pergi di mana pun ada zakat, beri zakat pada mereka. Dan supaya tu juga saya tengok dah itu, saya pergi seminar di Indonesia, ada jumpa dengan majlis Islam di Singapura. Supaya tu juga banyak zakat sebab dia rasmi dan KJA kuasa dia untuk menghipungkan duit zakat. Siapa boleh buat kurikulum, boleh gaji orang, boleh apa, hatta orang pergi kepada hatta pelajar-pelajar agama, pergi ngaji di Amerika, pergi ngaji di Europe, ngaji di tanah Arab, dan mereka dapat sara duit zakat kepada pelajar-pelajar saat itu banyak. Ni nak ayat atas. Dan dalam negeri itu sendiri tak nak kecek dah. Ni perannya zakat. Cuba kita tengok muslim-muslimat, zakat hak ni tu ya 22 cut 2.5. Maknanya kalau sejuta 25,000 kita kena keluar. 25,000 ambil duit 25,000 saat ni tu. Tu sejuta baru. Kalau ada orang saat ni siapa 100 juta contohnya. 100 juta kita pergi hang dengan sip.
pada 10 juta. 10 juta ki hang ngasih. Maknanya 2 juta setengah. Apa ni? 2 juta setengah keluar. 100 juta. 100 juta keluar. Mari hang dengan 10 juta. 10 juta mari hang ngasih. Mana 2 juta setengah. 2 juta setengah kita keluar 1 juta. Lalu 1000 juta. Boleh keluar 25 juta. Tu. Tak banyak lagi. Sebab itulah zakat ni peranan besar di negara Islam. Negara Islam tu berjaya yang itu lagi. Duit oleh Baitul Mal tu limpah. Bukan duit zakat saja. Ada duit, ada kharaj, hasil apa, duit cukai, macam-macam lah. Jizyah dan sebagainya. Sebab tu zakat tu peranan besar benar lah. Yang kelimanya, zakat kan itu nak membersihkan diri kita. Lepas tu pula nak mencuci ke hati daripada deki, dendam. Kerana bila orang sesak kita tengok orang kaya, dia cemburu. Dia kata remo dah sedap remo. Dia kan remo kaya. Tapi apabila orang sesak saat ni tu, bila orang sesak saat ni, dia kita beri zakat dah dia, kita pun dia jaga. Kalau lah orang kaya contohnya, ada kebun, ada gapo pun, dia akan royak kalau dia nak gapo semua. Kerana dia dah boleh makan ke? Dia boleh zakat saat ni tu setiap tahun. Dia boleh. Bila dia boleh gak, maka dia pun hati dia tak ada dendam apa, tak ada rasa apa muka kaya tu, mari panggil dia makan nasi. Buat berduri, buat gapo dia makan. Lepas tu pula duit lagi, zakat lagi. Benda-benda ginilah dalam Islam tu. Tu. Tu ada antaranya. Dan zakat tu juga nak tolong di atas ekonomi. Nak ekonomi tu naik. Zakat. Sebab menguyan ke bila kita waktu baik mari. Waktu baik pergi saat itu. Apa ni? Buat ekonomi tu naik. Buat we jadi ketun setakit. Duk musim sama. Karena bila we duit sesak pergi beli. Ini pergi beli. Maka buat we timbul zakat saat ni tu subuh. Lah tu. Dan hukum orang yang tak we zakat. Hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat saat ni tu. Pertamanya apabila seorang saat ni tu tak sewi zakat dan dia ingkar kata wajib zakat. Kalaulah dia saat ni tu orang baru masuk Islam atau dia duduk jauh daripada ulama contohnya, maka tidak dihukum ke kufur. Tidak dihukum kufur kalau masuk Islam, baru masuk Islam lah. Tapi kalaulah orang Islam saat ni tu baru masuk Islam lama dah tahu semua dah bahawa zakat ni adalah perkara yang wajib di atas dia, tapi dia ingkar, maka itu dikirakan kufur dia saat ni. Tu. Sebab itulah Imam An-Nawawi dia kata fa in ankara fardaz zakah fi hadhihi al-azman, maka jika seorang saat itu ingkar fardu zakat pada masa ni, kana kafiran, jadilah dia kufur bi ijma'il muslimin, dengan ijma' orang Islam. Kerana orang bakal tahu belaka kata wajib zakat. Yang tiganya iaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat kerana bakhil dah saya, tapi yang tikak dia pergi wajib, maka orang tu kira dihukumkan dosa dah pasti. Tu hasbuk walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fatukwa biha yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum wadzuku ma kuntum taknisun.
Dan orang-orang hak sipai mah dan perak, sipai duit tidak mengeluarkan zakat dan tidak infak belanjanya di jalan Allah, maka ceritakanlah pada mereka dengan azab yang amat pedih pada hari yang yuhma alaiha, pada hari yang dibakar ke di atasnya, dipanggil ke atasnya fi nari jahannam, pada api neraka jahannam, fatukwa bihajibahum, dan diterekakan dengan api itu akan dahi-dahi mereka, wa junubuhum, dan bahu-bahu, wa zuhuruhum, dan belakang. Hadza ma kanastum li anfusikum, ini ni ialah barang yang kamu duk sipai untuk diri kamu, fadzuku ma kuntum taknisun, maka rasakanlah barang yang adalah kamu duk sipai dulu. Sebab tu al-kanzu tu hasbu walladzina yaknizuna adh-dhahab, al-kanzu pada ayat tu ialah maknanya tidak tunai hak Tuhan, iaitu zakat. Sebab tu ada hadis sebut daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, inna li awdahan min dhahab, aku ni ada beberapa banyak daripada emas. Akanzun hiya, adakah itu jadi kanz, jadi galia atau jadi sipene? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda Nabi, kullu malin balagha zakah, tiap-tiap harta hak siapa nisab zakah, fazukkiya, maka diberi zakat, falaisa bikanzin, maka itu bukan kanz, bukan harta sipene. Wa man lam yuzakkihi, dan barang yang tidak wi zakat, fahuwa kanzun, maka itu dikirakan kanz. Hak tu hasbu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah, masuklah ayat tu. Sebab itulah Abdullah bin Umar ada sebutlah hadis marfu', kullu malin lan tu'adda zakatuhu fa huwa kanzun, tiap-tiap harta tidak ditunaikan zakat, maka itu dikira kanzun. Wa illam yudfan, dan jika tidak digali, tidak disipai oleh tanah sekalipun. Wa kullu malin uddiya zakatuh, dan tiap-tiap harta ditunaikan zakat, falaisa bikanzin, maka itu bukan makna sipai. Wa illam yudfan, dan jika tidak ditanah sekalipun. Sebab tu dihukumkan orang yang tidak keluarkan zakat hukum fasik dan dosa pada hari kiamat. Ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu malan, siapa diberi kepadanya oleh Allah akan harta, falam yuaddi zakatah, maka dia tidak tunaikan zakat, muthila yaumal qiyamati syuja'an aqra, dijadikan baginya pada hari kiamat saat itu ular. Ular lahu zabibatan, ada titik, dua titik, yutawwiquh, patutnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Thumma ya'khudhu bilahzimataihi, kemudian diambilkan dengan dua kain dia. Thumma yaqulu, pegang, thumma yaqulu ana maluk, ana kanzuk, kemudian ular tu kata, ana maluk, aku ni hartamu, wa ana kanzuk, inilah si penai harta tu taruh dulu. Sebab Tuhan sebut, wala yahsabanna alladhi yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, jangan duk kira oleh orang yang bakhil dengan barang yang diberikan mereka oleh Allah min fadlih, daripada limpah kurnia Allah, wa khairal lahum, jadi kebaikan mereka, bal huwa syarrul lahum, benar duk sipai tu jadi kejahatan mereka. Sayutawaquna ma baqilu bih, akan dipatut barang dipatutkan mereka dengan sebab mereka bakhil, sebab ada barang yang mereka kedekut bakhil dengannya yaumul qiyamah, pada kiamat. Walillah, bagi Allah, mirathus samawati wal ard, bagi Tuhan saat itu miras iaitu langit-langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Tuhan Maha mengetahui dengan barang yang mereka kamu lakukan. Adapun di dunia ni, kalau orang saat ni tu tak sih keluar zakat kerana bakhil, maka dia ambil secara paksa lah oleh KJL lah. Kalau dia sembunyi, sembunyi tak wayak, maka pada ketika tu ditakzir. Takzir saat itu ikut serah kepada KJL lah. Kalau dia sembunyi, tu
dia tak ada uzur apa lah. Kerana harta dia saat ini kira ke hakul fuqara masakin, bagi hak orang fakir miskin. Yang keempatnya apabila orang Islam saat itu tak sewi zakat dengan sebab bakhil. Lepas tu dia lawan tak sewi apa keperai, maka imam saat ni, pemimpin Islam itu kena serang. Kerana nak jaga sid hak orang fakir miskin saat ni. Ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata lamma tuwfiya Rasulullah, kata kalau wafat Rasulullah, wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu, dan adalah ketika tu Abu Bakar, wa kafara man kafar minal Arab, dan telah kufur orang kufur pada orang Arab. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Umar, kaifa tuqatilun nas, bagaimana kau nak serang bunuh manusia? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, umirtu an uqatilan nas, diperintah aku perang manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, hingga mereka itu berkata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah, demi Allah sesungguhnya aku akan serang orang yang beza di antara sembahyang dengan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, maka sungguh zakat tu hak harta. Wallahi demi Allah, law mana'uni anaqan kanu ya'uddunaha ila Rasulullah, kalau mereka itu tak sewi uta-uta yang telah mereka ketika dulu pada Rasulullah, laqataltuhum ala man'iha, nasya aku akan serang mereka itu di atas sebab mereka itu tak sewi saat ini. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Umar, wa wallahi ma huwa illa an syarahallahu sadra Abi Bakr radhiyallahu anhu, demi Allah tidak ada itu melainkan kerana Tuhan buka hati Sayyidina Abu Bakar. Fa araftu annahu al-haq, maka aku tahu ketika tu kata dia benar. Betul sungguh. Sebab tu jadi ijma' ulama di atas bahawa wajib kena mengeluarkan zakat. Orang yang menahankan pada zakat, maka kena serang orang itu hukumnya. Dan ada soal lagi panggil qada'uz zakah. Apabila wajib zakat dengan syarat-syarat dia tahu Islam, tapi dia tak ada keluar, tak ada uwi lama, tidak tunai, maka wajib dia kena keluar zakat tahun-tahun yang telah lalu, sama ada dia tahu kata wajib zakat atau tidak, sama ada dia duduk di negeri Islam atau negeri bukan Islam. Dan apabila banyak golek ahli orang tak molek di atas satu negeri, dan dia tidak dan orang situ tak ada keluarkan zakat beberapa tahun, kalau dia ada imam orang yang molek, maka kena ambil zakat hak telah lepas, kena ambil juga zakat hak telah lepas, hak telah dulu dah. Dan apabila wajib zakat dan dia mampu tunaikan zakat, lepas tu dia mati sebelum tunai, tak gugur zakat dengan sebab mati, wajib keluarkan zakat dan wajib qada daripada harta hak dia tinggal sana. Kerana hak tu panggil harta yang wajib ketika dia hidup, maka tak gugur dengan sebab mati. Supaya dengan hutang orang. Lepas tu dia berdosa dengan sebab dia tangguh lama. Dan apabila beripung serta zakat saat itu, hutang orang dan tak cukup kita untuk semua, maka diberikan zakat dah hutang Tuhan. Sebab ada sebut fadainullah, maka hutang Tuhan ahqqu an yuqda, paling berhak diqadakan. Dan jika tetap zakat dia tak seorang, kami ni sakit, tak ada kata, maka wajib dia kena niat, kata dia nak bayar zakat kalau dia kuasa. Cuma tak kena bergetar lah. Tapi ada satu pendapat kata kena bergetar. Itulah di antaranya lah syarat-syarat zakat ni. Syarat-syarat zakat ni iaitu pertama kena Islam lah.
nak boleh wajib zakat ni kena Islam. Sebab zakat ni ibadat hak dalam agama, maka syarat nak mutalabah, syarat nak suruh sakninya kena Islam lah. Sebab tu dalam hadis Muaz, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Hendaklah kamu engkau dakwah seru mereka kepada bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anni rasulullah. Fa in ata'uka fa inhum ata'uk. Kalau mereka itu taat engkau, lizalik fa'limhum, maka hendaklah tahu pada mereka annallah wa satuha iftarada alaihim sadaqatan. Tuhan telah fardu di atas mereka sedekah, tukhadh diambil min agniyaihim, ambil pada orang yang kaya, turaddu ila fuqaraihim, dan diberi kepada orang-orang fuqara, orang-orang sesak di antara mereka. Sebab tu Tuhan Nabi mula suruh dakwah, suruh ajak mereka pada Islam dulu. Dan ada hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, anna Abu Bakr Siddiq wa Abu Siddiq radhiyallahu anhu kataba lahu hadzal kitab lamma wajjahu ila al-Bahrain. Sayyidina Abu Bakar saat itu tulis kepadanya kitab ketika nak hatta dia pada Bahrain, kata bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah Maha Pengasih, hazihi faridatus sadaqati allati faradaha Allah. Ini adalah fardu sedekah yang telah difardukannya oleh Rasulullah. Hadhihi faridatus sadaqah, ini adalah fardu sedekah allati faradaha Allah Rasulullah, atau allati faradaha Rasulullah al muslimin sallallahu alaihi wasallam, yang telah difardukannya oleh Rasulullah di tahun Islam. Wallati amara Allah biha rasulah, dan yang diperintah oleh Allah dengannya ke Rasul. Fa qawluhu 'alal muslimin sharih, maka kata alal muslimin sharih, bahawa orang bukan Islam tidak ditutup di dunia tapi tutup di akhirat. Dan sebab Tuhan sebut wa wailul musyrikin, celaka bagi orang musyrikin, alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Itu orang-orang yang tidak memberikan zakat dan mereka itu di akhirat mereka itu kufur. Hak ni zakat harta, ada pun zakat badan, zakat terah. Zakat terah saat itu maka lazim. Lazim bagi mereka, lazim mana wajib di atas kafir. Bagi mereka wajib dia nafkah pada orang Islam. Satu pok hak ni tu orang kafir, tapi anak Islam contohnya, maka pada ketika tu kena ambil duit harta pok dah kafir sana. Ada pun hak jatuh agama orang murtad, maka wajib zakat di atasnya ketika Islam. Kalau dia murtad, apa ni, ada pun orang murtad apabila wajib zakat di atas dia ketika Islam, kalau dia murtad jatuh agama, maka tak gugur daripadanya zakat dengan sebab riddah. Lepas tu kena ambil juga daripada harta dia. Sama ada dia saat itu Islam pula selepas ada tu atau tidak. Adapun zakat di atas harta dia ketika dia riddah, maka terhenti di atas tengok kepada harta saat itu, hukum tu dalam milik dia tidak lagi. Ada sebut dalam kitab bahawa itu milik dia. Milik dia saat ini dihentikan dulu. Kali dia klik pada Islam semula, maka jadi makna kata jadi milik dia dan wajib ambil zakat. Kalau dia kena bunuh dengan sebab dia riddah saat itu, maka hilang waktu milik, maka tak wajib zakat lah. Kalau harta saat itu ada duduk dalam milik dia. Yang duanya syarat wajib zakat saat itu iaitu milik nisab. Nisab iaitu had yang paling kurang ditentukan oleh syarak lah. Kena tengok lah, iaitu kena tengok harta wajib zakat. Karena zakat saat itu ada 5 perkara wajib zakat. Pertamanya na'am saat itu iaitu ternak. Ternak ni binatang pera, iaitu unta, lembu, kambing. Unta, lembu, kambing. Yang duanya iaitu
mengenye dah supaya berah dah wajib usyur panggil padi atau setengah usyur dah 10% 5% itu ada ke. Yang tiganya iaitu duit mah perak. Nah, maka hak ni tu ada orang panggil lima jenis semua ke. Wajib kita kena keluarkan zakat sana. Yang keempatnya iaitu harta berniaga. Yang kelimanya dafain bagi benda-benda tanah hak duk taruh dalam tanah ni. Nah. Syarat yang tiga nak wajib zakat ni kena haul, iaitu siapa setahun. Disyaratkan wajib zakat kena lalu setahun qamari, tahun Islam lah. Dan orang Islam ni tak kira tahun, ya kira kalau ibadat ni contoh puasa kita kira bulan Muharram Safar ke. Dah. Haji contohnya. Tapi kalau semaya ni masalah kira waktu tu dengan matahari lah. Dah kira nak waktu saat ni. Tapi kira tahun ni Islam kira bulan qamari. Sebab Tuhan sebut walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. Mereka itu duduk di gua tu ashabul kahfi 300 tahun wazadu. Dan orang Islam ni tambah 9 tahun pula. Kerana tekah ke 100 tahun 3 tahun. Dah. Sebab tu syarat kena sampai setahun dulu kerana ada hadis Nabi SAW qala. Nabi sabda Nabi laisa fi malin zakatun. Tidak ada pada harta tu zakat hatta yahul alaihi alhaulu hingga lalu di atasnya setahun. Nah. Kerana apa? Kerana harta yang duduk kita saat ni terlebih setahun maknanya kita tak perlu tak berhajat tunjuk kata kaya lah. Bila kaya saat ini ada hak fuqara, hak orang-orang fakir miskin. Tapi tidak dikirakan dengan syaratnya iaitu al-hubub. Al-hubub iaitu bijian. Dan seperti berah, seperti padi, gandum, buah, tamar, dah benda ada sipel le bombing, dah galian. Dah maka tak syarat kena lalu hauda. Dan wajib zakat padanya ketika hasil. Dan kalau lah barang kita temung contohnya kita korong misal, maka wajib keluarkan zakat selalu dah. Dan kalau padi berah kok bila kita ngetai, kalau buah kok tamar kok apabila kita ambil kita kerak dah boleh sebab Tuhan sebut atu haqqahu yauma hasadih. Dan hendaklah kamu memberi haknya pada hari ngetai, mana hari mid. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata amwaluz zakah darban. Harta zakat ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satu pada kedua ma huwa nama fi nafsih, barang yang subur pada benda tu sendiri, kal hububi wath thimar, supaya biji dan buah. Fa hadha tajibu fihi zakat liwujudi, maka ini wajib zakat padanya bila ada. Wasani ma huwa mursadul linnama, bagi hak ditunggu untuk nak kembang, nak bertambah supaya duit nego lemu kambing contohnya. Hak ni kena sampai setahun mogok duit ya tak kembang, kena nego, kena tunggu masa. Bila tunggu masa kena sampai setahun. Dan apa ni nego seperti juga kambing nak wi beranak wi gapo nak wi tambah kena sampai setahun. Dan sebab tu ya kena sampai haul tu orang panggil. Dah zakat ni pada harta budak orang gila ada kewajib. Tidak disyaratkan zakat harta ni bahawa tuai dia balik akil atau akil balik tak. Sebab tu wajib zakat pada harta budak, anak yatim contohnya. Dan orang gila. Apabila cukup haul dan cukup nisab lah, dan wajib di atas wali orang duk cara saat ni mengeluarkan hak saat itu kepada mustahiqin, pada orang yang berhak pada harta budak dengan harta orang gila saat ni. Tu.
Dan seperti itu juga kalau binasa punah kena bayar ke. Kena ambil hotline dan sebagainya. Ada hukum lebih kurang gitu. Maka jika wali saat itu mengeluarkan zakat, maka jika wali orang jurucara budak saat ini tidak mengeluarkan zakat, maka wajib di atas budak tu selepas pada dia balik, dan wajib di atas orang gila selepas daripada dia kabar dah saat itu mengeluarkan zakat telah lepas. Dan kerana hak saat itu ada pada harta dia. Lepas tu pula wali saat itu, orang cara saat itu dosa dengan sebab dia tangguhkan zakat saat ini. Ada pun harta dibangsakan kepada janin, orang panggil kepada budak leperuk. Kerana kita ni bila budak leperuk pok mati contohnya, maka kena bagi saka kan. Bila bagi saka saat ni kena tanggung hak jatah hak dino misal. Saka saat ni. Maka harta hak budak duk leperuk saat ni kena tengok dulu. Retap saka saat itu apabila dia saat itu apabila dia tubik hidup maka tak wajib zakat lagi kerana janin saat ini tak yakin hidup ke panggil malaikat lepas dah beranak sebab tu tak sempurna milik dia. Sebab tu budak hak yang duk le perut contohnya pok mati harta banyak. Bila harta banyak ni tu kalau kita gisang siap dah kata jatah contohnya, maka kena bagi siap saka saat ni. Bagi saka. Apabila bagi saka siap duk tak situ. Saka ni apa tu ya tubik mari saat ni tu. Zakah ni dia boleh saat ni siapa setahun contohnya. 9 bulan siapa setahun kita tu dak wajib zakat je. Tak wajib zakat lagi kerana apa? Kerana budak saat ni tak tahu tak tentu kata ia hidup atau tidak. Dan apabila dia beranak baru tentu kata hidup, maka milik dia baru sempurna ketika tu. Maka sampai setahun selepas itu baru wajib keluarkan zakat. Tu. Dah banyaklah dalil-dalil kata wajib keluar zakat daripada harta budak orang gila. Di antaranya Tuhan sebut dalam Quran, khudh min amwalihim. Hendaklah ambil pada harta mereka sedekatan menjadi sedekah tutahhiruhum wa yang bersihkan mereka tuzakihim biha dan yang membersihkan diri hati mereka lah. Dan Tuhan sebut walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Dan orang-orang yang ada pada harta mereka itu hak dimaklum bagi orang minta dan orang yang tak ada harta. Itu di antaranya lah. Dan daripada sunnah Nabi ni ada sebutlah hadis Nabi dalil kata budak ni wajib zakat pada harta budak sebab iaitu hadis riwayat Anas tulis kitab Abu Bakar kepada Sayyidina Abu Bakar tulis hatta kepada wali lah atagi tulisnya iaitu hadhihi faridatus sadaqati. Ini fardu sedekah allati fadaraha Rasulullah alal muslimin sallallahu alaihi wasallam. Yang fardu oleh Rasulullah di atas orang Islam semua. Maka orang Islam itu masuk semua. Orang balik dah budak, dah orang akil, dah orang gila, semua. Dan ada hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu ma, siapa duk cara nak yatim ada harta falyatajirlah, maka hendaklah dia meniaga baginya untuk dia nak subuh harta tu kan. Sebab anak yatim ni bila orang ada duit nak yatim, maka sunat dia sani islah orang panggil. Wa yasalunaka 'anil yatama, mereka itu tanya tentang anak yatim. Anak yatim kul islahul lahum khair. Islah saat itu iaitu kita nego wa ya kau bertambah duit saat itu harta anak yatim. Kul islahul lahum khair wa in tuqalituhum fa ikhwanukum. Kalau makan sekali saat itu boleh kita ambil harta dia sebahagian pada harta anak yatim untuk buat makan sekali dengan anak kita, tapi wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Tuhan tahu orang niat molek, orang niat tak molek, ambil banyak duit anak yatim dia beli siapa jamu anak yo nak gapo tu niat tak molek. Kalau orang niat molek kan itu dia sekadar kata
Dia ambil untuk dia saja ya. Tu. Lah, dah. Saya nak buka kipas dah. Ni api baru hidup. Ni tu sebab Tuhan nak yatim ni apa ni kita kena jaga-jagalah. Walau sya'allahu la'anatakum, kalau Tuhan nak Tuhan buat jadi sepik susah. Innallaha azizun hakim. Tuhan Maha Mulia, Maha Bijak. Sebab tu anak yatim ni, harta anak yatim, orang hendak jaga harta anak yatim saat itu kena cara molek. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum. Kalau Tuhan nak apa ni nak sepik susah, tapi dak Tuhan wi peluang kita makan kali nak yatim. Tapi orang niat tak molek gak mik yatim banyak. Anak dia tahu sikit. Mana? Atau ya dia gomo tak kira ambil duit nak yatim mata beli, maka hak tu berat hak tu. Dah Tuhan tahu innal ladzina yaquluna amwal yatama zulman. Adapun orang hak makan harta ni yatim secara zalim, innama yaquluna fi butunihim nara. Mereka duduk makan api le perut puasa yaslauna sa'ira. Tuhan akan bakar, dah akan nyala di akhirat esok. Tu saya nak ayat anak yatim lebih kurang. Sebab tu Sayyidina Umar kata falyatajir lahu, maka hendaklah berniaga untuknya. Falyatajir lahu, maka hendaklah berniaga untuknya. Nanti nak buka pelita api baru hidup. Dan wala yatrukuhu hatta ta'kulahu sadaqah. Dan jangan tinggalnya hingga habis dengan sebab sedekah. Sebab tu anak yatim kita tak boleh guna. Bila tak boleh guna ni juga kita sipir dah kita anak yatim tu. Pas zakat tu duit sama. Tu duit sama 40 tahun habis. Sebab tu Tuhan menggalakkan di atas niaga supaya nafkah daripada hak untung saat ni. Harta anak yatim ni sunat dah. Kalau kita nak buat rongkah anak yatim ni hipung harta anak yatim disunat ke kita islah. Islahan itu maknanya pergi berniaga, beli kebun kau, jangan habis harta anak yatim untuk dapat faedah. Ambil hak untung tu harta hak asal dah. Tu cara dia. Sebab Tuhan sebut warzuquhum fiha, dan rezekikan mereka itu fiha pada hak untung saat ni kan. Dan Imam Syafi'i ada riwayat daripada Yusuf bin Mahik rahimahullah mursalan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa sanabi sabda ibtagu fi amwalil yatama hatta la tudhibaha. Hendaklah kamu cari jalan pada harta anak yatim sehingga tidak menghabiskannya. Au tastahlika as-sadaqatu, atau menghabiskannya dengan sebab sedekah. Jadi duit zakat dah kena duit habis semua. Tu harta nak yatim sikit kita kecek. Yang tiganya athar. Iaitu benda-benda yang sahabat buat alah mana. Dalil kata wajib zakat saat ni iaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata ittajiru fi malil yatam, suruh berniaga pada harta yatim, la ta'kuluha sadaqatu, tidak menghabiskan, tak boleh makankannya oleh sedekah. Mana tak habis dengan sebab sedekah ni lah. Tu banyaklah. Tu dan kias ada telah ittifaq ulama di atas wajib zakat terah daripada budak orang gila semua kan. Orang yang tanggungjawab dia kena mengeluarkan zakat saat ni. Sebab tu dikiaskan zakat pada harta anak yatim orang gila di atas wajib usyur 10% pada tanaman dia. Zakat pada harta dirapah dan hukumnya lah. Harta ni ada memik harta kita ke. Bila dia memik harta kita, maka kita kena lah mana saat itu. Harta dhal, harta hilang, harta maksud, harta dirapah, harta curi, dah lah mana.
Apabila harta saat ni dicuri atau dirapah, orang rapah mai, dan orang hak milik saat ni tak boleh nak pergi ambil kelik daripada orang hak rapah. Atau harta saat ni dicuri, lepas tu nak pergi ambil pada orang curi tu tak boleh. Atau kita harta saat ni tu kita simpan dia orang, lepas tu orang hak tempat kita simpan tak ngaku. Kita tak ada tulis apa, pergi taruh gitu, muka kena. Atau harta saat ni tu hilang, cari tak temu. Atau harta saat ni tu jatuh di laut, pergi cari tak boleh. Atau harta saat ni tu kita simpan di tanah, lupa tempat. Siapa setahun, maka jawabnya tak ada wajib zakat sebelum daripada harta saat ni tu boleh kelik harta saat ni. Dan jika binasa harta lepas daripada beberapa tahun dan sebelum pada boleh kelik, gugur zakat. Kerana apa orang panggil? Kerana tak ada tamakun atau malik saat itu tidak tamakun, iaitu tak kuasa, dan binasa sebelum daripada dia kuasa di atas harta saat ini, sebab tu gugur. Adapun apabila harta saat itu boleh kelik kepada malik, maka wajib zakat padanya pada kaum asah di atas masa-masa yang telah lepas saat ini. Kerana itu harta hak yang dia milik, hak kena suruh dia keluar. Tu wajib zakat supaya dengan harta duk juwakil dia lah. Sama ada harta saat ni tu bertambah atau tidak, dan tidak jadi uzur dengan sebab yang lupa tempat saat ni tu pun. Pergi cari, pergi taruh, lepas tu lama pula pergi temu, maka kena wajib keluarkan semua. Cuma tak wajib keluarkan zakat saat ni tu hingga harta saat ni tu boleh kelik. Kalau pergi binasa, habis tak ada lah. Sebab tu sebut dalam kitab fiqh, fa in 'ada zakah, bila kembali maka kena keluarkan zakat lil a'wamil madiyah, untuk tahun-tahun hak telah lepas, mata tawaffarat fihi sairus syurut, apabila cukup dengannya syarat-syarat semua. Habis kat tu deh. Yang keduanya, apabila ditawar kena igat, misal tuai kita kena igat dan diskat di antaranya, dan di antara nate ternak dia pega, misal nate ternak kambing dia pega 40 ekor misal, maka dia saat itu kena igat, maka wajib zakat pada harta tu pada kaum asah. Sama ada dia kena tawar di sisi orang Islam atau kupu, kena keluar juga. Kerana bahagian boleh buat kan, boleh ambil ya. Dan bahagian jatuh, misal tu orang tu kita mah puluh tu, bahagian jatuh dia pun sifat, maka tak wajib padanya zakat di atas orang temung saat ni. Kalau dia saat ni tu duk war orang panggil takrif pada tahun pertama, dan seperti tu juga apabila berlalu beberapa tahun dia tak ada wawa, dan jika dia wawa lepas tu lalu setahun dan dia milik, dia milik, dia kata tak apa, lalu tu dia boleh milik ke apabila harus ke apabila lepas tahun dah tu awah ni tu jadi milik dia. Maka pada ketika tu mula tahun baru tu lah wajib keluar zakat selepas dah tu lah. Bila kata dia wawah cukup setahun, maka mula situ sampai tahun depan jadi milik dia dah lah, maka wajib dia kena keluarkan zakat tahun depan tu. Ada pun tuai harta jatuh saat ni kan, maka wajib dia atas zakat supaya harta maksud, harta
Kita rapah ni cuma wajib dia kena keluar apabila dia boleh klik kita tu. Tapi apabila lepas dah setahun tu jadi hak orang lain dah, maka pada ketika tak ada wajib lah dia tadi tu. Dan masalah kepaknya apabila seorang saat ni tu membeli harta zakat. Dan dia tidak terimalah sehingga lalu setahun di atasnya duk di orang jual, maka wajib zakat di atas orang beli kerana milik dia dah situ. Dan supaya tu juga kalaulah seorang saat itu gada getah tu getah zakat, getah ada zakat bagi supaya dengan kambing ke dah cukup setahun, wajib juga padanya zakat kerana sempurna milik bagi orang hak apa ni gada ni. Dah bergetar saat itu tidak menegahkan zakat pada asah. Sebab tu orang dah bergetar, orang hak apa ni, orang bergetar saat ni kena ingatlah bila duit kadang-kadang dia mau kata kita lekat hutang, lepas tu kita kena bayar zakat juga ke? Kena bayar zakat. Kena bayar zakat, mana tak kena bayar pula. Dan zakat hutang pertamanya apabila adalah hutang saat ni tu nate ternak, bukan untuk nego. Apalah ni nanti kita nak tengok semula. Sebab tu zakat duit ni zakat duit kita nak tengok dia. Zakat nakdan orang panggil. Dah apa ni hak dia murut tanya sebenarnya pian ini saya nak taruh teh hari saya jawab supaya hak teh tepah tanya mikun mitang kong rau pen pipi lew mai ru kau cecai rumai merai rotong cai zakat mai. Hak ni pun dia panggil kita tak kena keluar gila ni. Kita kena keluar apabila dia hantar klik kita. Dan kalau lah dia bergetan 40 tahun kok kena jadi zakat semua, muka zakat ni sisip cukup 40 tahun jadi zakat semua. Dah habis duit kita. Cuma saya buat rekan leptehท่านถามเราตอบ saat ni pukul 5 petang Jadi pagi ni saya nak ngajar bagi nak ngajar insya-Allah. Kita tak se jawab soalan lah. Nak ngajar. Duduk sambil-sambil etikah masjid. Rumah ni kok kita ambil masa untuk apa ni untuk kita mengajar. Ni pun 11.30 dah. Jadi zakat duit. Zakat duit. Zakat tunai orang panggil. Dalam tarikh panggil an-naqdu. An-naqdu saat itu tunai ni lawe bergetar lah panggil. Mah perak dan maksud tunai saat itu iaitu duit mah, duit perak begitu kan.
Jadi wajib disyariatkan zakat duit saat ni. Atau wajib zakat pada mah dah perak. Sebab Tuhan sebut walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha jibahuhum. Pada hari yang Tuhan orang panggil yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Jadi Tuhan sebutnya orang-orang ada sipem mah perak, tidak nafkah di jalan Allah, mana tak keluar zakat lah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka hendaklah cerita kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari dipanggil mereka itu dalam api neraka, fatukwa biha jibahuhum, dan ditereka seperti mereka tok api di pipi dia, di dahi, wa junubuhum, dan bahu, wa zuhuruhum, dan belakang. Hadza ma kanaztum fadzuqul adzab bima hadza ma kanaztum, dan inilah bagai yang kamu duk sipai dulu anfusikum, untuk diri kamu, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka hendaklah kamu saat itu rasa azab bagai kamu duk sipai. Tu maknanya wajib kita kena keluarkan. Dan sebab tu ada hadis hadis Abdullah bin Abbas bahawa harta yang al-mal alladhi yuzakka atau alladhi yuaddi zakatah falaysa bikanzin, wal mal alladhi lam yuzakka fahuwa kanzun, maka itu adalah kanz. Maka dan kerana ada hadis riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata kullu malin balagha zakata, tiap-tiap harta siapa nisab zakat fazukkiya falaysa bikanzin, maka diberi zakat maka bukan kanz. Wa man lam yuzakkihi, dah bagi dia tidak keluarkan zakat, fa huwa kanzun, maka itu adalah kanzun harta sipen ni. Dan apa ni silap saya tadi riwayat Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sabda kullu malin, tiap-tiap harta lam tuadda zakatuh, tiap-tiap harta tidak ditunaikan zakat, fa huwa kanzun, maka itu adalah sipai. Wa illam yudfan, dan jika tidak dikamuh, tidak ditaruh oleh bumi. Wa kullu malin uddiya zakatu falaysa bikanzin, dan harta tidak ditunaikan zakat maka bukan kanz. Wa illam yudfan, kalau taruh rumah sekalipun. Dan ada sebut Abdullah bin Umar kata man kanazaha falam yuaddi zakataha fawailul lahu. Orang ada sipai maka tidak tunaikan zakat, maka celaka baginya. Dan ada sebut hadis Nabi SAW, Nabi sabda daripada Abu Hurairah, ma min sahibi dhahab wala fiddah, tidak ada seorang pemilik emas dan perak, la yuaddi haqqaha, dia tidak tunai hak, illa idza kana yaumal qiyamah, malaikat apabila ada kiamat, sufihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alaiha fi nar jahannam, maka dibentangkan baginya papai daripada api, maka dipanggilkan di atasnya fi nar jahannam, wal iyad billah, fayukwa biha jabinu, maka dihangit, diterekakan di dahi wa dhahruh, dan belakang, kullama baradat u'idat lah, apabila sejuk maka dikembalikan, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, pada hari yang adalah sekadar satu hari itu 50,000 tahun.
haitsu yuqda bainal ibad, di mana dihukum di antara hamba, fayura sabila, diberi nampak jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar, imma kepada syurga imma pada neraka. Sebab tu ijmu' orang Islam di atas wajib zakat pada duit, pada kita lah. Dan jenis-jenis zakat saat ni tu, zakat duit saat ni tu, pertamanya duit emas, apa panggil an-naqdu adh-dhahabi, duit emas. Yang kedua as-sabaik al-masnu'ah min adh-dhahab. Nah, an-naqdu adh-dhahabi tu iaitu emas. Emas tu sabaik saat ni tu hak orang katak jadi duit dah. Bulat-bulat masa gitu kan. Yang tiganya berjana. Dah. Yang keempat at-tibru. At-tibru ni iaitu mah hak sebelum daripada buat. Sebelum daripada buat gelar, buat apa sudah. Cuma kita nak ayat semua tu wajib lah ke mah, tapi hak tak wajibnya iaitu ma'adin, supaya mata belia, mata yakut dan mata zemrud, mata lu'lu', mata ni tak wajib. Kalau dia duk milik banyak sekali pun tak wajib. Kerana tak ada nas yang mengatakan bahawa wajib pada harta tu. Situ. Sebab tu tak wajib zakat pada permata atau mah atau perak mata apa, tak wajib sabuk. Cuma zakat pada mah hak dipakai lah apa hukum? Sini ni dia kata tiap-tiap mah pakai atau perak saat ni dan harai guna atau makruh, wajib padanya zakat. Contohnya tu buat gelas mah misalnya, buat jam mah, maka benda tak boleh pakai. Walaupun huli, maka hak tu wajib zakat. Sebab tu siapa hak milik barang hak dibuat dah, buat makuk, buat gapo semua ni dah, buat bekah jana gapo semua, tapi untuk sipek maka wajib zakat. Tu supaya dengan orang panggil jana mah, bekah mah, perak lah. Dan supaya tu juga hak rakyat. Hak rakyat saat ni tu dia beli duk taruh misal. Dan kerana dia tak boleh fakah, maka wajib zakat. Kerana ada hadis Nabi SAW, kalau itu bekah berah, buat puyuk, buat apa kan, Nabi SAW sabda, la tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah, jangan minum dalam bekah jana mah perak, wala taqulu fi sihafih, jangan makan lepingnya mah perak, fa innaha lahum fid dunya, maka sungguhnya bagi mereka dunia, wala nafil akhirah, dan kita di akhirat sikit lagi, di akhirat kita boleh pakai sana. Dan ada sebut oleh hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi ta'ala yashrabu fi aniyatil fiddah, sesungguhnya orang yang minum dalam jana perak, inna ma yujarjiru fi jawfihi nar jahannam, sungguhnya gelegak pada dalam perutnya api neraka. Dia duk menggelegakkan dalam perut dia ni akan api neraka. Adapun hak pakai huli, hak duk pakai tangan, hak haruh, maka tak ada zakat padanya, seperti huliyil mar'ah min adh-dhahab wal fiddah, iaitu gelar tangan duk pakai oleh orang Tino saat ni. Iza kana bihasabil ma'ruf wal ma'luf, apabila dah ngikut benda hak ma'ruf lah, benda ma'ruf orang pakai lah
dan tidak melampau pada uruf manusia. Contohnya orang pakai apa kau ya, tali kau suk 3 kau bagi. Ada tangan suk apa kau 3 kau dah. Nah, orang pakai tu ya, misal lah. Dan sepatu juga perak. Nah, tapi kalau pakai 10 kok misal lebih tu, walaupun pakai, maka hak tu dah wajib zakat dah tu. Wajib zakat kerana lebih di atas perlu dia panggil, lebih di atas makruf, uruh saat itu. Dan sepatu juga dia kata perak bagi orang jatuh kan. Dan sepatu juga hidung mah, jari mah ya dulu kan, gigi mah. Lebih di atas perlu saat itu. Kalau tak sapa, tak melampau lebih, maka tak wajib zakat. Nah. Sebab tu Nabi telah zakat fil hulay, tidak wajib zakat pada mah dipakailah. Laisa fil hulay zakatun, tidak ada pada hulay itu zakah. Nah. Dan ada sebut bahawanya Siti Aisyah itu halli banati akhiha fi hujriha lahunna al-hulij fala tukhraj minhu zakah. Siti Aisyah ni ada pakai anak saudara dia lah. Aduk sekalian dia saat itu mah pakai ni, maka dia tak keluarkan zakat tu kan duk pakai. Dan Abdullah bin Umar kan yuhalli banatih wa jawariyahu adh-dhahab thumma la yukhraj min huliyihinna az-zakah thumma la yukhrij min huliyihinna az-zakah. Dan supaya juga tak mengeluarkan zakat juga. Dan kerana hak pakar bang, hak pakar maka hak pakar tak apa. Dan ada sebut Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha annaha kanat tuhalli banatiha adh-dhahab wa la tuzakki. Dia anak-anak dia duk pakai mah nahwa min 50,000 umpama 50,000 Nah, dan wa anna rajulan sa'ala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anil hulay fihi zakah. Ada Jabir, seorang tanya Jabir, adakah pada harta hulay saat itu zakat? Qala Jabir la. Faqala wa in kana yablughu 1000 dinar. Dan jika sapalah 1000 dinar, faqala Jabir kathir, banyak. Tapi kalau lebih melampau banyak sungguh, maka haram pada ketika itu pakai ada wajib pada az-zaid, wajib hal lebih daripada hak golek saat itu zakat lah. Dan supaya tu juga bila mah ni tu hak patuh, hak harus bagi tina ni, nah dia tak boleh pakai, dia taruh lebih lah, maka wajib zakat. Nah dikira akan mula pada pecah ni tu. Dan apabila seorang lelaki saat ni, orang jatuh, dia beli hulay, beli mah orang pakai lah, tapi dia tak ada kosak nak pakai. Atau dia kosak nak uji orang penyih. Dah sewa. Oh, ni dia kata tak wajib zakat. Nanti kita nak tengok sekali lagi dah. Habis kat itulah lebih kurangnya, iaitu ni apa ukur belah dah. Habis ukur belah, dan insya-Allah kita akan sama pula tentang masalah zakat. Dan masa saya luar, saya tak ada kira bila dak lah. Kita luar kita buat. Orang tengok, orang tak tengok sudahlah. Tak ada kira kita dak orang dak tengah terosak semua. Nanti insya-Allah kita akan kaji tentang masalah nisabun nakdi. Dah nisab
zakat dah. InsyaAllah kita akan kecek zakat sampai habis insyaAllah. Zakat menego, zakat gapo, nak zakat buah, zakat gapo lah insyaAllah. Banyak sajalah hari ini dah lebih kurang seje. Terima kasih semua yang ikut. Dan insyaAllah hari pukul 5 saya ada rekan iaitu Tantam Rautab. Hak tu kita akan jawab soalan lah. Dah siapa yang ingin nak berkongsi ilmu nanti kita tunggu hari lah insyaAllah. Dan nak tanya apa semua nanti kita hari. Semua hari pagi ni saya sekadar kata buat mengajar lah lebih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.